الحمد لله القائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menguraikan tajuk keutamaan sifat sabar. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu sedar bahawa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian dan dugaan. Antara bentuk ujian ini ialah seperti sakit, kesempitan hidup, wabak penyakit, kemalangan, kematian, dan apa jua musibah dan bencana. Oleh itu, sebagai orang-orang yang beriman, kita perlu bersedia dengan ujian ini, kerana tidak mungkin orang yang beriman akan memperoleh pahala dan nikmat syurga tanpa diuji dengan sebarang ujian. Cuma yang membezakan antara setiap manusia adalah bentuk ujian yang diterima dan bagaimanakah seseorang itu menghadapi ujian tersebut. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan beberapa cara dan kaedah untuk seseorang itu menghadapi ujian di dunia ini. Antaranya ialah dengan bersikap sabar terhadap setiap ujian yang diterima, kerana mereka yang memiliki sifat sabar ini akan melihat ujian itu dengan sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan hikmah kebaikan di sebalik ujian tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 214 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan dugaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya dan musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya sifat sabar ini merupakan salah satu cabang akhlak yang mulia di sisi agama Islam dan perlu ada di dalam diri setiap orang mukmin. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyebut mengenai kebaikan sifat sabar ini.
Antara kebaikan mereka yang memiliki sifat sabar ini ialah mereka akan sentiasa berasa tenang, tenteram dan mampu menahan diri daripada segala ujian serta mempunyai ketabahan yang tinggi. Sifat sabar ini akan mendidik seorang itu menjadi hamba yang redha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sifat sabar ini juga dapat memelihara diri seseorang dari sifat marah, kecewa, putus asa dan gelisah dalam menghadapi ujian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 11 yang bermaksud, tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Mereka yang memiliki sifat kesabaran ini juga akan mendapat kegembiraan, petunjuk, keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan demikian kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan kesabaran setiap hamba-Nya yang sanggup menanggung sesuatu masalah dan ujian yang dihadapi. Sesiapa yang berjaya melepasi ujian tersebut dengan kesabaran dan ketakwaan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada mereka pertolongan yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri dan bertawakal kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan qadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh yang demikian, ketika ditimpa ujian, banyakkanlah bersabar dan janganlah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan beranggapan kita adalah orang yang paling malang. Kita hendaklah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak perlakuan amal ibadah seperti solat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan ini merupakan antara penawar kepada penyakit-penyakit hati dan akan membantu manusia menghadapi segala dugaan dengan tenang dan tenteram. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 153 yang bermaksud, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan mengerjakan salat, kerana sesungguhnya Allah menyertai dan menolong orang-orang yang sabar. Justru sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian, sesungguhnya sabar itu bukan berarti berserah dan menyerah kepada nasib, akan tetapi sabar adalah kegigihan kita untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahawa setiap ujian itu pasti ada hikmah kebaikannya. Ketahuilah, sabar itu adalah anugerah terindah yang menjanjikan pelbagai ganjaran dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghayati dan mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping sentiasa berdoa agar dikurniakan kekuatan kepada kita untuk terus menjadi orang-orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan ayat 75, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wassalama. Bermaksud mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغابا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada segala keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Sani Syariatik As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'al Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Ilyas Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Mustamam
kepada putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.